Assalamualaikum geng, anda bersama saya Awi MBR atau dikenali sebagai Abang Koror. Teng 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 teng. Lemak. Buatlah gerak bertemu Naruto ke? Miau. Saya tak nampak otak saya lagi. Minum Starbucks guna chopstick, burak dengan lalat ke, sapu bumbung rumah ke. Oh, ayam pen pakai kain lah, nampak lah ayam pen ni. Hisap suria satu kotak. Aku tengok muka korang dah tua-tua ni macam tak ada otak. Assalamualaikum geng, kembali lagi dalam channel Koroi TV bersama host anda Awi MPR. Terima kasih geng kerana masih lagi sokong. Macam mana, happy tak? Dah nak raya ni. Mesti tak happy kan sebab tak boleh balik raya. Let lu. Jangan sedih-sedih. Let lu layan Koroi TV lu. Ajak ramai-ramai, ajak family semua layan Koroi TV. Asyik layan gam je. Okey geng, apa khabar geng? Semoga korang sihat selalu dan happy, selalu ceria. Semoga korang berpuasa sepenuh hari. Sebab aku dengar ramai puasa setengah hari ni. Apa cerita ni? Okey geng, hari ni aku nak share kat korang yang baru viral semalam dekat Instagram, Khairul Aming. Siapa suka main guli mesti kenal Khairul Aming. Bukan. Siapa suka masak-masak mesti kenal Khairul Aming. Tak lain tak bukan chef selebriti yang sekarang tengah meningkat naik. Chef influencer yang memang padu video dia. Kenapa dengan dia? Semalam dia post dekat Instagram dia seorang wanita yang memakai mask meminta maaf kepada dia. Sebab apa minta maaf? Dan siapakah perempuan tu? Adakah perempuan tu Hajar yang selalu minta maaf? Jadi kalau korang nak tahu kenapa dia minta maaf, jom kita tengok video dia. Saya Mastura Alia. Assalamualaikum. Saya Mastura Alia. Saya adalah orang bertanggungjawab terhadap sambalnya yang bukan original. Baru-baru ini terdapat banyak kes sambal basi dan tentunya bukanlah daripada Khairul Aming, tetapi dibuat oleh saya. Oleh itu saya ingin membuat permohonan maaf yang sebenar-benarnya kepada pemilik sambalnya yang sebenar, iaitu Khairul Aming, dan juga mereka-mereka yang terpedaya yang membeli sambalnya yang bukan original, dan termasuklah mereka-mereka yang salah faham kepada sambalnya yang sebenar. Oleh itu saya menganggap inilah pengajaran untuk saya. Saya tidak akan mengulangi lagi kesilapan ini, dan saya dengan rela hati ingin membuat permohonan maaf yang sebenar-benarnya. Oh, baru faham. Rupanya dia minta maaf sebab dia telah fakekan sambal Khairul Aming tu. Aduh mak, aku ingat pakaian je orang fake kan. Supreme, Adidas, Nike. Makanan pun orang boleh fake kan. Bapak fake. Macam member aku dah fake. Aku tahu korang semua nak tahu kan apa yang dia buat, kenapa dia buat. Aku pun tak nak memandai-mandai cerita. Nanti orang panggil aku Wahabi. Jadi biarlah tuan badan tu cerita sendiri kat korang. Persilakan Khairul Aming. Kedepik. Okay, Assalamualaikum everyone. Selamat berpuasa. Actually aku tak pernah buat video macam ni, tapi aku terpaksa buat sebab ada situation aku nak kena explain. Sekarang ni ada isu yang mana ada orang report kat aku, ada reseller sambal nyet yang dia resell sambal tu, tapi pelik sebab sambal yang orang dapat tu semua macam basi, pecah, berair. And aku try baca review dekat Shopee, and aku tak rasa tu sambal aku. Aku rasa dia tukar stiker, dia buat fake postcard, everything based on review tu. So aku nak kena siasat betul-betul lah. So aku dah beli sambal tu daripada dia. Aku minta kawan aku menyamar. So ini sambal yang dah sampai. Aku baru nak buka, tak buka lagi. Aku tak tahulah apa yang... Weh, ni bukan sambal aku weh. Ya Allah. Okay, aku boleh point out kenapa ni bukan sambal aku. Satunya aku tak letak ni seal plastik ni. Ni mana ada ni seal plastik yang comot macam ni. And then ni stiker dia pakai. Aku tak tahu korang boleh nampak ke tak. Ni bukan stiker ori, tu gambar photostat weh. Ni aku tunjuk kat kau yang tunjuk kat korang yang ori. Korang boleh nampak even, alamak, clear tak? Logo api tu clear kan? Yang ni logo api dah faded dah macam yang photostat punya. Even font dekat tepi ni, aku tahu korang boleh nampak clear ke tak sebab kamera ni. Font ni dah blur. So ini macam dia, sakit hati aku. Dia macam dia scan aku punya design ni, and then dia print balik macam ni. So ini memang bukan original lah. So
So aku nak try buka. Aku nak tengok sambal. Even aku tengok tekstur sambal pun dah beza dah. Okay, this is my sambal. Korang boleh nampak kan, dia macam merah, fresh, minyak kat atas kan. So ni yang dia punya. Apa benda minyak hitam kat atas tu? Aku tak tahu dia letak apa kat dalam weh. Beza gila. Dah, minyak tu dah jadi hitam dah kat atas tu. Aku tak tahu dia letak apa dalam. Sebab ada orang dapat case yang mana sambal tu berbuih. And then Aku tak faham lah korang. Janganlah menipu orang macam ni weh. Aku kesian tau orang yang beli. Sebab orang ingat ni sambal aku. Hari-hari aku kena hadap orang PM aku cakap, "Ya Amin, kenapa sambal awak basi? Kenapa sambal awak pecah? Kenapa sambal awak berbuih?" Aku macam frust lah sebab aku dah buat sambal betul-betul. My team work so hard to produce sambal setiap hari. And bila orang datang cakap macam ni, aku pun siasat lah mana datang. Korang beli dengan siapa sambal ni? Bila aku minta order Shopee ID, apparently tak ada pun dalam sistem kita orang. So, you did not buy from us masalahnya. You buy from reseller. Okay, nampak tak? Seal ni. Seal ni memang nampak sama dengan yang original. Masalahnya seal ni kedai pun berlambat ada jual. Kedai plastik pun sama. Pakai seal sama je. Ya Allah. Aku tak sanggup nak buka ni. Aku takut. Bau apa? Hitam. Apa benda hitam tu? Wait. This is not my sambal. Ni bukan sambal aku. Ni ada bau busuk ikan bilis. This is not my sambal. Aku tak tahu apa benda dia letak kat dalam. Sekejap aku tunjuk close up kat korang Okay, so yang ni sambal yang original yang aku punya. So boleh nampak dia macam merah, fresh. And then isi pun penuh sampai ke atas. Minyak tak adalah banyak sangat kan. Ni apa benda ni? Ya Allah, dia letak minyak gamat ke weh? Geram aku. Dengan tekstur. Ya Allah, sakit hatinya aku. Apa benda macam ni? Lepas tu dia bau macam ikan bilis, bau minyak goreng ikan tau. Macam busuk bau ikan macam tu. Aku tahu dia letak apa kat dalam ni. Tapi memang, ya Allah. Tak tahulah nak cakap apa weh. Jadi, So inilah sebab kenapa aku explain, aku merayu sangat-sangat banyak kali. Aku minta sangat-sangat jangan beli pada reseller. Bukan sebab aku tak nak bagi orang lain resell, nak buat duit lebih ke apa, bukan. Sebab masalahnya aku takut kes macam ni. Kalau ni aku dapat yang okey lagi yang tak berbuih. Nanti aku letak screenshot dekat Shopee review dekat dia punya seller page tu. Korang boleh nampak ada yang dapat sambal berbuih, ada sambal dah separated dua macam ada air kat bawah, ada yang botol pecah. And then dia siap claim yang sambal aku ni basi sebab bila klien dapat kena simpan dalam peti sejuk terus, kalau tak terus basi. Aku geram ni. Sambal aku ni kalau tak buka botol ni 5 bulan pun tahan sebenarnya. Ni pun dah 2 bulan kat rumah aku tak buka. Ni baru aku buka. Bau elok je macam bau masak semalam. Lepas tu yang jadi damage ni sebab bila dia beli dengan seller ni, sambal tu rosak. Lepas tu yang beli tu pula datang dekat aku. Tanya, "Min, aku nak Min, saya nak minta refund. Sambal saya beli kenapa basi, kenapa pecah? Kenapa kontak?" Hari tu pun kan diorang letak gambar bertingkat-tingkat beratus botol tinggi. Lepas tu orang kata, "Entah kalau Amin jual jadi menyamar ejen senyap-senyap sebab nak boleh markup harga and doublekan order." Masalahnya, dia print stiker fake. Tu satu. Lepas tu dia stack banyak-banyak macam ni. And then dia claim yang benda tu datang daripada HQ. Sebab tu bila aku try explain, orang kata aku tipu. And now aku dah beli sendiri. Nanti aku hantar, aku letak gambar close up sendiri. Tak lah weh. And orang marah bila barang asyik. I understand barang asyik sold out. And aku faham tak semua orang boleh beli. Aku minta maaf sangat-sangat. I try my best. My team work so hard untuk produce sambal fresh setiap hari. Aku tak boleh sacrifice quality sebab nak kejar volume. Okay, ni duit korang yang beli sambal tu. I have to make sure duit tu worth dengan apa yang korang spend. And then bila orang ambil shortcut beli dengan reseller and sambal dapat yang teruk macam ni, lepas tu korang pergi tulis kat social media sambal aku basi lah apa semua, macam mana aku nak justify benda macam tu? So if the product direct from me and ada problem dengan produk tu, aku more than happy to receive the feedback sebab aku nak tahu apa boleh improve. Tapi bila orang ciplak macam ni dia jadi kes besar lah. And I'm gonna make a police report dan juga ambil legal action dengan lawyer apa semua lah. This is not benda
remeh-temeh sebab ni melibatkan nama yang so reputation and food safety juga. So I hope this will clear up lah kenapa aku merayu sangat-sangat untuk orang tak beli dengan reseller. Okay, so thank you so much everyone for watching. Sorry for taking your time, and thank you so much for supporting Sambanyet. Okay, Assalamualaikum. So ni parcel yang aku minta kawan aku belikan lah. So ni alamat seller dia, Hilti Legacy, phone 0968258852, nombor 232, Mutiara Anggerik, Jalan Tukul 615, Shah Alam, Selangor. So siapa yang pernah beli dengan dia ni, bear in mind this is not my sambal. Gila lah bye. Sampai macam tu sekali manusia zaman sekarang nak cari duit sampai macam tu sekali Kalau lah dia buat sambal tu inspired by Karo Aming, boleh terima lagi. Masalah dia memang tiru bulat-bulat bye. Member buat sambal, member lagi seorang buat minyak gamat bye. Kalau aku beli tu, aku ambil, aku sapu tu, mana sakit. Aduh sakit, sakit. Tak boleh brand lah. Sambal pun orang nak scam. Aduh, sambal kalau kena scam dah tak jadi sambal lah, scambal. Gelak lah. Aduh, bagi chance sikit walaupun hamba. Dan aku pelik juga kepada yang bayar sambal ni. Kan Khairul Aming dah cakap banyak kali, benda tu limited. Yang korang pergi beli kat reseller tu kenapa? Lepas tu yang aku tak boleh blend. Dah lah kau beli kat goyang-goyang. Setan lah ni. Dah lah kau beli dekat reseller tu, lepas tu sambal tu tak ngam, basi ke apa benda, kau pergi minta refund dekat Khairul Aming. Apa benda ni? Kau tak tampuk ke? Macam mana ni? Kesian member pula yang kena fikir masalah korang. Aduh, sebelum beli sambal, belilah makanan yang berkhasiat sikit supaya otak tu lancar memikirkan masa depan. Sel-sel otak dah tak berhubung tu. Makanlah benda-benda yang berhubungkan sel-sel otak. Kesian member tak tahu apa-apa, kau pergi attack member. Time beli, kau boleh PM reseller. Time nak refund, kau PM Khairul Aming. Aduh, macam kau beli kat Tesco, lepas tu makanan tu basi, kau pergi minta refund kat Giant. Aduh, menangis sunyo. Dan yang scam ni tak ada kerja ke? Kau dapat duit macam tu, lepas tu bagi anak makan, family kau makan jaya darah daging kot. Lepas tu boleh buat benda macam ni time bulan Ramadan, bulan yang mulia pula. Kalau lah kau tak hormat Khairul Aming tu sebagai owner sambal tu, kau hormatlah bulan Ramadan, hormatlah bulan mulia ni. Tapi apa-apa pun bro Khairul, aku harap kau bersabarlah bro, bertabahlah. Nampak sangat kau tengah sedih, tengah frust dengan apa yang berlaku. Kalau kau tak frust, kau tak macam tu bro. Kau mesti cakap, what's up guys, ini kita akan report scammer ni ke balai polis. So let's start it. Sorry, kurang. Tapi apa-apa pun geng, inilah dugaan berniaga geng. Dulu aku mula-mula buat baju koroi pun ada juga orang fake kan baju koroi. Even brand-brand yang besar seperti Nike, Adidas pun orang boleh buat fake. Ini kan jenama yang baru nak start kan. Biasalah, ini semua hanyalah kerana manusia-manusia yang otak tak empuk. Dilahir bukan di dalam ibu tapi dalam ayah. Macam mana tu? Pening. Jadi apa-apa pun geng, reseller tu sendiri dah minta maaf. Jadi aku harap benda ni dapat jadi pengajaran untuk kita semua. Kau nak tipu orang ke, kau fikir dah baik-baik sebelum kau kena lempang dengan Ultraman. Okay, itu saja dari aku. Apa-apa kita jumpa lagi. Aku gerak dulu. Assalamualaikum. Netizen ni pun satu, kalau support sangat, terlampau over sangat nak support, terlampau taksub sangat, tak tengok betul-betul detail dia. Orang reseller sambal pun boleh beli. Kalau nak sambal, beli kat aku lah. Tapi aku nak pergi tandas dulu, nanti keluar sambal.